Pagi. Untuk kelas yang kedua hari ini kita akan sambung masih lagi bab 1. Okey. Kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, masih lagi 1.1 sistem nombor perlapanan. Semua boleh nampak ya? Apa yang kita akan cover hari ini ada 4 subtopik. Boleh tengok dekat sini. Menukar nombor perlapanan kepada perduaan, asas 8 ke asas 2. Seterusnya menukar nombor perduaan kepada perlapanan. Yang ketiga menukar kod ASCII kepada nombor perlapanan. Dan yang ke-8 menghubung kait nombor perlapanan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. Kita akan pergi lebih detail satu persatu lepas ni. Okay, kita mulakan dengan subtopik yang pertama, menukar nombor perlapanan kepada perduaan. Okay, seperti yang kita belajar dalam minggu lepas, nilai tempat bagi nombor asas 8 ialah kita ada kosong, bermula dengan kosong kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berakhir dengan 7. Okey. Digit terbesar asas 8 ialah 7. Paling besar adalah 7. Jika 7 asas 8 ditukar ke asas 2, maka kita mendapat 111 asas 2. Okey. Kalau kita tengok kat sini, asas 8 daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Kosong. Kalau kita tukar ke asas 2, dia akan jadi kosong. 1 asas 8 menjadi 1 asas 2. Okey? 2 asas 8 menjadi 1, 0. 3 asas 8 menjadi 1, 1 dan seterusnya sampailah 7 asas 8. 7 asas 8 jadi 1, 1, 1. Nombor paling besar asas 8 ialah digit 7. Digit 7 diwakili dalam asas 2 oleh 1, 1, 1. Ada berapa digit asas 2 dekat sini? Bagi digit 7 asas 8. Berapa digit asas 2? Ada berapa? 1, 2, 3. 3 digit kan? Ya. Jadi kesimpulannya kita boleh kata 1 digit nombor perlapanan bersamaan 3 digit nombor perduaan. Kan? 7 diwakili oleh 111 kan? 6 pun sama kan? 3 digit. Ni pun 3 digit kan? Ni pun 3 digit. Yang ni kenapa bukan 3 digit? Sebab 1 ni untuk 1 kan? Yang ni untuk nilai tempat dia 2 kan? Ya. 2 tambah 1, 3 kan? Ya. Okey, 3 maksudnya betul lah 3 asas 8. Tapi awak kena ingat. Okey, hukum dia kata macam ni. 1 digit nombor perlapanan mesti bersamaan 3 digit nombor perduaan. Yang ni tak cukup 3 digit kan? Tak cukup kan? Tak. Kalau tak cukup kita buat apa? Kita tambah satu lagi digit kat depan. Jangan tambah belakang, tambah depan. Cukupkan dia jadi 3 digit. Okey? Yang ni pun sama juga, tak cukup 3 digit kan? Ya. Jadi kena tambah satu lagi. 1 kosong dekat depan. Okey, yang ni kena tambah berapa kat depan nak cukupkan 3 digit? 2. 2 kosong kat depannya. Okey, yang ni pun sama. Yang ni jadi 0, 0, 0 asas 2. Sama dengan 0 asas 8. Okey. Ingat ya, kita tambah kosong dekat depan ni. Kosong dekat depan ni kita panggil sebagai leading zero. Leading zero. Okey. Kosong yang duduk kat depan ni sebenarnya tak memberi makna apa-apa. Tak letak pun tak apa.
Tapi untuk pengiraan lepas ni lebih baik awak letak kosong kat depan ya. Okey ya. Setakat tu ada soalan? Yang penting kena ingat yang ni. 1 digit nombor perlapanan bersamaan 3 digit nombor perduaan. Mesti kena ingat. Boleh? Okey, seterusnya kita sambung. Kesimpulannya jadi macam ni tau. 1 digit nombor perlapanan, 3 digit nombor perduaan. Okey, sambung lagi. Kita tak mau buang masa, sambung lagi. Seterusnya, kaedah ataupun cara nak tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okay, macam mana nak tukar? Kita mula-mula sekali, proses yang pertama kita pecahkan setiap digit nombor perlapanan. Pecahkan. Jarakkan setiap digit nombor perlapanan. Lepas kita pecahkan, kita tukarkan tiap-tiap digit nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey, kalau nak mudah tengok contoh ni. Contoh kita ada 527 asas 8. Kita nak tukar ke Asas nombor 2. ya, asas 2, nombor perduaan berapa? Asas 2 kan? Okey, cara dia mula-mula buat apa? Pecahkan. Pecahkan setiap digit nombor perlapanan. Ni semua nombor perlapanan kita pecahkan. Okey, letak jauh sikit. Jangan letak rapat sangat. 5, 2, 7 macam tu. Langkah kedua, tukarkan setiap digit perlapanan kepada perduaan. Biasakan mula dari belakang ya. 7 jadi apa? 1, 1, 1. Kan? Ya. 2 jadi 0, 1, 0. 5 jadi 1, 0, 1. Yang ni sebenarnya boleh rujuk jadual yang slide sebelum ni saya tunjuk tadi. Seterusnya, langkah ketiga, kita cantumkan ke semua nombor perduaan. Okay, yang ni kita cantumkan balik. Rapatkan balik. Okay, jadi macam tu. Inilah jawapan kita. Dalam asas 2, ini jawapan kita. Tapi biasakan untuk jawapan awak tulis cantik-cantik macam ni. Tulis soalan dulu. 527 asas 8 sama dengan 10, 10, 10, 10, 111 asas 2. Okey? Okey, setakat ni? Cikgu. Ya. Maknanya kalau nak tukar nombor perlapanan ke nombor perduaan, kita kena hafal lah dia punya setiap digit tu berapa. Ya, kena hafal. Ya, betul. Okey. Tapi sebenarnya tak susah pun kalau tak hafal pun tak apa. Yang ni kan, yang ni asal 2. Ini 200 kan? Ingat lagi tak? Ni 200 berapa nilai dia? 1 kan? 124. Yang ni, betul. Ini 201 berapa? 2. Yang ni, hujung sekali ni? 202. 202 berapa? 4. Jadi kita tambahlah 4 tambah 2. Tambah 1 kan? 4 tambah 2 berapa? 6. Tambah 1, 7. Jadi yang ni asal 2 menjadi 7 lah asal 8. Okey. Ni kalau duk buat kerap-kerap tu memang boleh ingat. Tak payah hafal pun boleh ingat dah. Okey. Kita sambung lagi. Okey, contoh dari buku teks. Okey, contoh ni dia bagi 132 asas 8. Okey. 132 asas 8. Mula-mula buat apa? Pecahkan. Tulis jauh sikit kan? 1, 3, 2 asas 8. Lepas tu, lepas pecah kita tukar ke asas perduaan. 2. Ya, ini jadi berapa? 0, 1, 0. Yang ni? 0, 1, 1. Ya, 0, 1, 1. Oh, cekapnya. Yang ni? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Okey, lepas tukar kita cantum balik. Okey, yang ni ada 2 kosong kat depan ni. Tak ada nombor lain lah kan? Depan sekali tak ada nombor lain.
Tak ada. 02 ni leading zero tak memberi makna. So kita boleh cancel lah. Masa pengiraan kita tulis, tapi dekat jawapan tak tulis pun tak apa. Kita mula dengan 1 nah. 10, 11, 10, 10 asas berapa? 2. 2. Tulis cantik-cantik, mesti ada soalan dulu. 132 asal 8 sama dengan 101, 10, 10 asal 2. Tulis macam ni. Boleh tak? Boleh. Okay. Dalam buku teks, dia tak tunjuk cara panjang macam ni. Dia buat macam ni je. 132, 2 ni dia tukar kepada asas 2 terus kan? Dia jadi macam ni. Yang ni jadi macam ni. Ini untuk 2 kan? Ini untuk 3. Macam tu. Boleh juga. Buat cara ni pun boleh. Okay. Jawapan dia masih sama. Okay. Okay, kita sambung lagi. Ini nak tukarkan asas 8 ke asas 2. Okay, contoh dari buku teks lagi. 472. Kita tengok dia buat macam mana. Dia pecahkan. Kan? Ni dia pecah. Lepas tu dia tukar ke asas 2. Lepas tukar dia cantum balik. Lepas tu tulis jawapan. 472 asas 8 ialah 1011 111 010 asas 2. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey. Next. Latihan dalam kelas. Okey, sediakan pensel ke pen dan buku nota, tulis tarikh hari ni. Okey, cuba buat yang ni. Kita buat sama-sama. 701 asas 8. Okey, cuba buat dalam buku nota. Tulis tarikh saja, lepas tu terus buat yang ni. Tulis ringkas-ringkas. 701 asas 8 sama dengan berapa asas 2. Lepas tu tunjuk jalan kira. Syavalin, okey? Okey. Cikgu. Ya. Kalau kosong yang soalan 1 tu kan, kita kena tulis juga walaupun dia kan dia di tengah-tengah kosong tu kan, maknanya kita kena tulis lah. Ya, kena tulis. Kita tak boleh buat macam yang leading zero tadi. Tak boleh. Leading zero tu kalau kosong di depan sekali dan tak ada nombor lain kat depan dia. Okey. Macam kita tulis 01 lah. Kita sebut 1 saja pun boleh kan? Boleh. Tapi kalau 10 kita tak boleh tinggal kosong kat belakang. Kita kena sebut 10. Okey, sambung yang ni. Jadi jawapan kita 111 000 001. Betul ke saya buat ni? Betul. Betul ya? Dapat sama lah? Sama. Dengan 111 000 001 asas 2. Biasakan tulis macam ni ya, jawapan cantik-cantik. Soalan dia dan jawapan dia. Yang ni. Yang ni okey nah? Yang ni dapat berapa? Kita congak saja. Buat jalan kira semua macam ni. Dapat berapa? 111 011 00. Okey, kalau kita buat daripada belakang pun boleh kan? Buat daripada belakang. Yang ni jadi berapa? 100 kan? Tu 101. Untuk 5. Lepas tu untuk 3. Sorry. 011. Ya, 011. Okey. Yang ni 3, yang ni 3 grup ni pun ni kan. Lepas tu, ini boleh padam tak kosong ni? Boleh. Leading zero sebab tak ada nombor kat depan dia. So boleh cancel yang ni. Jadi jawapan dia 354 asas 8 sama dengan 111 011 00 asas 2. Okey? Okey, seterusnya. Sambung lagi, kita tak mau buang masa. Kerja rumah tulis yang ni nanti dalam buku nota, buku latihan tu. Tulis soalan dan jawapan. Buat sendirilah yang ni nak. Okey, buat sendiri.
Cikgu send dalam grup cikgu. Nanti saya send dekat Google Classroom dan dekat WhatsApp pun saya send juga lepas ni. Okey. Next. Okey, subtopik seterusnya. Menukar nombor perduaan kepada perlapanan. Macam mana nak tukar asas 2 ke asas 8? 8. Ya. Terbalik macam tadi tu kan. Imbas kembali. Sistem nombor perlapanan digunakan untuk menyingkatkan nombor perduaan yang panjang. Okey. Bila kita guna asas 8, maksudnya nombor kita jadi lebih singkat. Okay, maksudnya lebih pendek lah. Kan? Contohnya macam tadi itulah 7 asas 8. Kalau asas 2 dia jadi berapa? 1, 1, 1 asas 2. Ni sampai 3 digit. Kalau ini 1 digit saja. Tu lebih baik kita gunakan nombor perlapanan berbanding dengan nombor perduaan. Perduaan dia panjang. Perlapanan dia lebih ringkas, lebih pendek, lebih singkat. Okey, sekarang menukar nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okay, ada 2 kaedah, 2 cara. Okay, kaedah pertama, kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan. Kumpulkan 3 digit nombor perduaan. Kemudian tukarkan ke nilai perlapanan. Lebih kurang macam tadi. Kaedah kedua, kaedah pengiraan. Kaedah pengiraan ni dia agak rumit sikit. Dia tak susah, cuma dia banyak kerja sikit. Sebab dia menggunakan jadual. Awak kena lukis jadual untuk kaedah pengiraan ni. Tak apa lagi kita tengok. Okey. Kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan ke nilai perlapanan. Kita baca dulu cara dia macam mana. Sekejap lagi kita tengok contoh supaya lebih faham. Bahagikan digit nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit. Bahagikan digit perduaan kepada 3 digit. Bermula dari kanan. Kanan ni maksudnya mula daripada belakang. Okay, mesti mula dari belakang. Jika perlu, tambah sifar. Tambah kosong di paling kiri. Paling kiri ni maksudnya apa? Tambah kosong di depan. Untuk membentuk kumpulan 3 digit. Dia mesti jadi 3 digit juga. Kalau ada 2 digit, kena tambah kosong kat depan. Setiap kumpulan 3 digit asas 2 ditukar ke nombor perlapanan yang setara. Okay, yang ketiga, cantumkan ke semua nombor perlapanan yang diperoleh. Okay, tak apa, kalau tak faham proses ni tak apa, tapi kita akan tengok contoh, awak akan lebih faham lepas ni. Okey, contoh kat sini. Okay, dah ada contoh. Okay, nombor perduaan yang dia bagi 1111001011 asas 2. Okey. Kita nak tukarkan ke asas 8. Okey, langkah pertama kita bahagikan kepada kumpulan 3 digit. Okey, bahagikan kepada kumpulan 3 digit. Mesti mula dari paling kanan. Ni tengok yang ni dulu. Okey, bilang 1, 2, 3. Okey, yang ni satu kumpulan. Okey, lepas tu sini pula 1, 2, 3 digit, satu kumpulan lagi. 1, 2, 3 digit, satu kumpulan lagi. Ni satu ni tinggal seorang kan? Ya. Tak cukup 3 kan? Kena buat apa? Tambah 02. Tambah 2 lagi kosong. Nak bagi cukup juga 3 digit. Jadi ada berapa kumpulan dekat sini? 4. 1, 2, 3, 4 kumpulan. Okey. 4 kumpulan. Lepas tu kita buat dalam bentuk jadual. Okey, macam ni. Okey. 4 kumpulan. Ini 1, ini 2, 3, 4. Okey, 1 ni akan masuk ke sini. Okey, 0, 1, 1. Kumpulan kedua ni masuk ke sini.
0, 0, 1. Okey, ni kumpulan ke 3, ini kumpulan ke 4. Faham tak? Ini 1, ini 2, 3, 4. Okey, dia akan masuk ke sini. 1, 2, 3, 4. Okey, dekat kumpulan 4 ni tak cukup kosong ni, so kita tambah. Leading 0. Mesti bagi cukup juga. Satu kumpulan mesti ada 3 digit. Okey. Lepas tu kita tukarkan ke nombor perlapanan. Macam mana nak tukar? Yang ni kita darab dengan nilai tempat dia 1 kan? Ini nilai tempat dia 2. Nilai tempat dia apa? 4. So yang kita tambah adalah 2 dan 1. 2 tambah 1, 3. Yang ni nilai tempat dia 1, 2, 4. Okey, yang ni jadi 1 sajalah. 1 darab 1, 1 kan? Yang ni? Ya. Sama juga. 4, 2, 1. So yang ni tambah semua jadi 7. Ni 1, 2, 4. Okey. 1 darab 1, 1. Faham tak? Jadi kita dapatlah. Tulis macam ni. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 asas 2 sama dengan 1, 7, 1, 3 asas 8. Boleh? Boleh. Boleh buat dalam bentuk jadual macam ni. Okey, kita sambung lagi. Okey, kaedah yang kedua, kaedah pengiraan. Kaedah ni cara dia pun nampak panjang sikit. Dia menggunakan jadual Kita tengok mula-mula bahagikan digit-digit nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit dari kanan, dari belakang kan. Ni macam tadi juga. Mula daripada belakang kita bilang 1, 2, 3, grupkan satu kumpulan. 1, 2, 3, grupkan satu kumpulan. 1 kalau tak ada geng, kena tambah kosong-kosong macam tu. Okey. Secara berkumpulan, setiap digit didarabkan dengan nilai tempat. Okey, nilai tempat nombor perduaan. Ni pun macam kita buat tadi juga. Nilai tempat tu yang mula dengan 1 kan. Lepas tu 2, lepas tu 4 tu. Yang ni nilai dia 1, ni nilai dia 2, ni nilai dia 4. Lepas tu dalam setiap kumpulan, hasil darab setiap digit dan nilai tempat dijumlahkan. Hasil darab dijumlahkan. Hasil akhir dicantumkan menjadi nombor perlapanan. Kita tengok dia buat macam mana. Alamak. Okey. Contoh dari buku teks muka surat 11. Dia ambil nombor yang sama juga macam kita buat tadi. Tapi dia guna kaedah yang kedua. Kaedah pengiraan. Okey, yang ni kaedah pengiraan. Pengiraan ni dia guna jadual ni. Jadual dia panjang. Okey, mula-mula kita bahagikan kepada kumpulan 3 digit. Bilang mesti dari belakang, dari sini. 1, 2, 3. Okey. Ataupun boleh buat garis macam tu. 1, 2, 3 buat garis. Okey, garis. 1, 2, 3 buat garis. Yang ni tak ada geng kan? Tambah kosong kat depan. Okey. So ada berapa kumpulan semua? 1, 2, 3, 4. Bila 4 kumpulan dia akan jadi inilah. 4 kotak ni. 1, 2, 3, 4 ya. Okey. Isi dulu. Yang asal tu isi dulu. Isi dulu. Biar tak ada kosong pun tak apa kan. Yang kedua bila kita kumpul 3 digit baru letak kosong. Bagi cukup 3 digit. Lepas tu kita ada nilai tempat. Nilai tempat mesti ingat mula dari belakang. Belakang 200 kan? Berapa 200? 1. 201? 2. 202? 4. Okey, setiap kumpulan kita mula daripada 200 ni 1, 2, 4. Ini pun sama. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Lepas tu hasil darab. Apa yang kita nak darab? Kita darabkan nilai digit. Ini digit dengan nilai tempat. Ini kan?
1 darab 1 berapa? 1. 1 darab 1. Oh, dia tulis dulu 1 darab 1. Yang ni 1 darab 2. Tulis kat sini kan? 1 darab 0 darab 4. 1 darab 1. Okay, tulis kat sini. Okay. Tulis semua ni. Lepas tu, kita tambahkan. Setiap kumpulan kita tambahkan. 1 darab 1 berapa? 1. 1 darab 2, 2. 0 darab 4, 0. Lepas tu kita tambah. Dapat 3. Okey tak? Okey kan? 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. 1 darab 4, 4. Bagi faham ya semua. Tak faham nanti WhatsApp tanya. Okey. Bila kita tambah, yang ni dapat 1, ni dapat 7, ni dapat 1, tu dapat 3. Lepas tu kita cantumkan balik. Okey, bawa ke bawah, 3 turun ke bawah, yang ni 1, yang ni 7, ni 1. Inilah jawapan kita sebenarnya. Baris yang terakhir ni adalah jawapan. Jadi kita tulis baliklah. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 asas 2 sama dengan 1, 7, 1, 3 asas 8. Okey. Sama dengan jawapan dalam buku teks dia bagi. Okey ya. Afiq okey? Okey. Okey. Angel okey Angel? Okey. Okey, very good lah. Okey, next. Oh, kosong. Latihan dalam kelas. Okey, tukarkan nombor perduaan kepada perlapanan. Boleh tulis conteng dalam buku nota kita pun tak apa. Tolong buat ni. Okey, tulis. Kalau nak tulis sikit. Oh, sorry. Okey. Tukarkan asas 2 ke asas 8. Kalau tak nak tulis panjang-panjang dalam buku, buat macam ni. Asas 2 ke asas 8. Macam tu je. Lepas tu tulis soalan dia. Mula-mula buat macam mana? Bahagikan kepada kumpulan 3 digit kan? Yang ni 1, 2, yang ni tambah 1 lagi. Yang ni dia tukar kepada berapa? 3. Yang ni 2. Ini 1. Jadi jawapannya kosong kat depan. Ini tak ada nilai, tak tulis pun tak apa. So tulis 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 asas 2 sama dengan 1, 2, 3 asas 8. Sama tak dengan jawapan saya? Sama. Sama. Okay, very good. Okay. Yang kedua dapat berapa? Kita congak-congak saja. Okay, bagi kepada 3 kumpulan. 4 kumpulan semua. 2, 4. Yang ni 2, 4, 5 kan? Ini? 1. Ya, betul. Tulis balik Tulis balik jawapan dia apa. Ni sama dengan asas 8. Ini asas 8. Ini asas 2. Okey ya? Okey. Okey. Okey, next. Kerja rumah macam biasa buat dalam buku nota. Tukarkan nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okay, guna kaedah mana-mana pun tak apa. Kaedah pengiraan ke, kaedah kumpulkan 3 digit, tukar ke asas 8 boleh. Okey, subtopik yang ketiga untuk hari ini. Menukar kod ASCII kepada nombor perlapanan. Okey, kod ASCII. Kita pernah belajar masa tingkatan 1. Kita tengok apa dia kod ASCII. Pengekodan ASCII ialah satu sistem pengekodan yang paling luas digunakan dalam dunia pengkomputeran. Pengekodan ASCII. Maksudnya aksara-aksara dalam komputer pada hari ini kebanyakan menggunakan kod ASCII. Kod ASCII menyatakan, kod ASCII ni dia kata satu aksara diwakili oleh 8 bit. 8 bit. Sekejap lagi saya terangkan apa dia.
ASCII ialah singkatan bagi American Standard Code for Information Interchange. Yang ni kena hafal selalu masuk periksa ni. Nama penuh bagi ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Kod ASCII digunakan untuk mewakili teks dalam komputer dan alatan komunikasi lain. Mewakili teks. Teks ni kita panggil juga sebagai aksara. Maksudnya apa yang kita type pada keyboard, kalau tengok keyboard awak, kita ada huruf kan? Huruf, kita ada huruf besar, huruf apa lagi? Huruf kecil. Okay. Ada apa lagi dekat keyboard awak? Ada nombor, lagi ada simbol kan, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tu semua simbol. Kita ada juga arahan ya, pada keyboard awak ada arahan. Contoh arahan adalah control. Apa lagi? Delete. Apa lagi arahan dia? ALT, alternate. Okay, ini semua arahan. Okay, semua ni huruf, nombor, simbol, arahan. Ini semua kita panggil sebagai aksara. Aksara ni lah yang diwakili oleh kod ASCII. Okay. Kod utama ASCII, kod ASCII ni yang utama dia adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Kod ASCII asalnya adalah nombor perpuluhan. Kod ASCII asalnya dalam bentuk nombor perpuluhan. Perpuluhan ni apa? Asas 10. Maka penukaran nombor perpuluhan ASCII kepada nombor perlapanan adalah penting. Okay, jadi kita akan belajar macam mana nak tukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Sebenarnya kita dah belajar dah sebelum ni, kelas minggu lepas. Tapi ini adalah dalam tajuk ASCII. Nanti kita tengok. Okey. Menukar kod ASCII nombor perpuluhan ke nombor perlapanan. Ada dua kaedah. Kaedah pertama, macam mana nak tukarkan kod ASCII. Kod ASCII ni asalnya dalam asas berapa? Asas 10. Kita nak tukar dia ke asas 8. Ya, ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Kaedah ni kita guna dah minggu lepas ni. Kaedah ni kita guna untuk tukar asas 10 ke asas 8. Ya, betul. Kaedah kedua, nama kaedah dia merujuk kepada lampiran A. Okay, yang ni kita tak payah kira, lagi mudah, senang. Lampiran A tu apa? Lampiran A tu adalah jadual perwakilan kod ASCII. Kalau buku teks awak boleh tengok muka surat 178. Boleh selak muka surat 178 buku teks. Itu merupakan jadual kod ASCII. Okey. Kita sambung lagi. Kaedah yang pertama nak tukarkan asas 10 ke asas 8. Okay, tengok soalan. Kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Penukaran aksara B daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan. Dia nak suruh kita tukar aksara B ni dalam bentuk kod ASCII. Kod ASCII ni asas berapa? Asas 10. Dia nak suruh tukar ke nombor perlapanan. Okey. Kod ASCII B dia bagi dalam asas 10 adalah 66 asas 10. Awak boleh rujuk jadual di muka surat 178 juga. Okey. Okey, macam mana nak buat? Gunakan kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Maksudnya asas 10 nak tukar ke asas 8. Tulis dulu nombor asas 10. Okey, depan sekali 66 bahagi 8 sama dengan 8. Kan? Baki 2.
Okey, 8 ni kita bawa ke depan. 8 bahagi 8 sama dengan 1. Baki kosong. 1 ni pula bawa ke depan. Okey, 1 bahagi 8 sama dengan kosong. Baki 1. Bila dekat sini kosong, kita berhenti. Tak payah bawa ke depan, dah berhenti. Baki 1. Okey, jawapan dia kita baca baki dari bawah ke atas. Ingat tu. Jadi kita boleh kata aksara B diwakili oleh berapa asas 8? 2. Ya, asas 8. Macam ni tulis jawapan dia. Ataupun boleh buat ayat macam ni, buku teks ni. Maka aksara B diwakili dengan 102 asas 8. Okey, senang je kan? Kita tengok seterusnya. Kaedah merujuk kepada lampiran A. Ini kaedah yang kedua. Kaedah ni kita tak payah kira. Kita tengok aja lampiran A, rujuk lampiran A, dapat jawapan terus. Okey. Penukaran aksara G. Sekarang aksara yang dia bagi aksara G. Daripada kod ASCII nombor perpuluhan. Kod nombor perpuluhan bagi aksara G apa? 71 asas 10. Kita nak tukar ke nombor perlapanan. Berapa dalam bentuk nombor perlapanan? Jadi, rujuk pada lampiran muka surat 178 tu. Muka surat 178. Okey, tengok dekat nombor perpuluhan. Okey, dekat lajur nombor perpuluhan. Sebab ni nombor perpuluhan ni. Okey, jangan silap tengok pula. 71. Tengok 71 kat sini. Okey, 71. Betul tak mewakili aksara G? Betul. Betul tak? Ya, betul. Okey, soalan nak suruh tukar ke nombor perlapanan kan? Ya. Jadi nak tengok lajur yang mana? Yang warna? Ungu. Ya, ni kan. Jadi berapa dalam asal 8? 107. Senang, tak payah kira, tengok terus. Kalau dia nak tanya dalam nombor perduaan pun kita boleh jawab. Jawab yang ni kan? Ya. Lepas tu tulislah jawapan. Aksara G dalam kod ASCII 71 bersamaan dengan 107 asas 8. Ataupun buat ayat macam saya buat tu. Aksara G diwakili oleh 107 asas 8. Okey. Kaedah kedua ni lebih senang. Okey. Sambung lagi. Kerja rumah. Okey, aktiviti 1.7 yang ni saya ambil daripada buku teks. Nanti tolong jawab juga yang ni. Latihan yang ketiga lah yang ni. Okey, subtopik yang last untuk hari ni. Hubung kait nombor perlapanan dengan kod ASCII. Bahasa mesin. Bahasa mesin juga disebut sebagai kod mesin. Okay, komputer hanya faham bahasa mesin. Okay. Yang kita duk type dalam komputer tu komputer tak faham pun. Komputer akan tukar ke bahasa mesin. Bahasa mesin juga disebut sebagai kod mesin. Okay. Kod ini ialah bahasa asas yang difahami oleh komputer. Komputer faham. Kod ini terdiri daripada urutan digit 0 dan 1. Kita belajar dalam masa tingkatan 1 kan, 0 dan 1 ni. Kita panggil sebagai apa ni 0 dan 1, ingat lagi tak? Nombor perduaan. Ya, nombor perduaan, betul. Ataupun kita panggil sebagai binary digit. Binary digit tu nombor perduaan lah, sama lah. Nombor asas 2. Ya, nombor asas 2, pandai. Satu atau cara komputer boleh ditulis dalam pelbagai bahasa pengaturcaraan. Okey, bahasa pengaturcaraan. Manusia tulis arahan untuk komputer, kita tulis dalam bahasa pengaturcaraan. Contohnya Scratch. Kita buat masa form 1 kan? Form 1 kita juga HTML, buat laman web. Itu bahasa pengaturcaraan juga.
Ada banyak bahasa pengatur caraan, yang lain adalah C++, Java, Visual Basic, Python. Python kita akan belajar nantilah tingkatan 2. Senang je. Komputer tidak boleh memahami kod-kod bahasa pengatur caraan ini secara terus. Komputer tak faham bahasa pengatur caraan. Bahasa pengatur caraan ni manusia saja yang faham. Kita type dekat komputer, komputer tak faham. Kita saja yang faham. Tapi komputer dia kena ubah ke bahasa mesin, baru dia faham. Oleh yang demikian, kod-kod atau cara perlu diterjemah terlebih dahulu kepada bahasa mesin. Ingat, kod atau cara perlu diterjemah terlebih dahulu. Terjemah ke bahasa mesin. Barulah komputer boleh faham. Okey. Apa lagi? Next. Okey. Kat sini dia tunjuk, dalam rajah ni dia tunjuk bagaimana komputer memindahkan aksara D dari keyboard masuk ke CPU, seterusnya dipaparkan dalam Microsoft Word pada skrin komputer. Katakan dekat keyboard awak type. Apabila pengguna menekan papan kekunci Shift D. Shift D tu maksudnya D tu huruf besar ya. Awak type D. Okey, type D untuk menghasilkan aksara besar D. D tu dipanggil sebagai input. Data yang kita masuk ke dalam komputer. Okey, data yang kita masukkan ke dalam komputer adalah input. Kita masuk melalui apa? Melalui papan kekunci. Alat dia papan kekunci. Yang ni dipanggil alat input. Peranti input untuk masuk data ke dalam komputer. Data adalah huruf D, aksara D. Apa yang berlaku? Pada masa yang sama, isyarat elektronik 0100 0100. Kod ASCII nombor perduaan untuk aksara D. Yang ni adalah kod ASCII nombor perduaan bagi D. Okey, awak boleh rujuklah jadual ASCII tu dekat muka surat 178 tu. Okey, kod 0100 0100 akan dihantar ke unit pemprosesan pusat, akan dihantar ke CPU melalui sistem bus. Okey, yang ni bus. Okey, dia akan hantar daripada keyboard kita, awak type D, dia akan hantar ke CPU. Okey. Seterusnya yang ketiga, kemudian isyarat elektronik dalam bentuk kod ASCII nombor perduaan untuk aksara D akan dihantar. Okey. Dihantar ke mana? Dihantar ke storan ingatan. Kan? Storan ingatan tu dipanggil juga sebagai memori. Memori tu kita sebut juga sebagai RAM. Okey, RAM tu dia simpan sementara. Dia pegang sementara aksara D dan dihantar ke, selepas pemprosesan kod aksara bagi D ditukar semula menjadi aksara D dan dipaparkan pada skrin monitor. Okay. Dekat sini dia menggunakan kod ASCII. Maksudnya dia hantar dalam bentuk 0100 100. Okey. Lepas tu dekat sini juga masih menggunakan kod ASCII, bahasa mesin juga. Okey. Bila sampai dekat sini, bila dia nak paparkan, dia tukar balik ke aksara D. Jadi dia tunjuk dekat skrin kita. D. Kan? Faham tak? Apa saja yang awak type dekat keyboard tu, kalau awak type katakan A kan, lepas D awak type A pula. A akan masuk, ditukar kepada kod ASCII. Okay. Dihantar ke CPU untuk diproses. Lepas tu disimpan sekejap dalam RAM. Lepas tu daripada RAM dihantar balik ke
ke peranti output ataupun monitor untuk dipaparkan. So dia akan paparlah DA. Lepas tu awak tekan U pula kan untuk daun lah, kita nak eja daun. U, pergi sini, sini U. Lepas tu awak type N, yang ni pun dia keluar N kan. Proses ni berlaku dengan cepat, beberapa milisecond. Cepat sangat. Sampai bila awak type dekat keyboard, D awak terus nampak. D terus nampak kat sini, D kan. A terus nampak. Sebenarnya bukannya dia terus pergi ke monitor. Dia masuk ke CPU dulu. Proses dekat CPU dulu. Lepas proses dekat CPU dia pergi ke memori. Lepas memori barulah dia masuk ke skrin komputer kita untuk papar. Okay, dia berlaku dengan cepat. Kita nampak kita type D terus dia keluar. Type A terus dia keluar. U terus keluar kan. Okay, jadi komputer memproses data dengan terlalu cepat. Boleh? Okey, seterusnya penukaran perkataan tolong dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okay. Perkataan tolong, kita nak tukarkan daripada asas 10 kepada asas 8. Dia nak suruh guna kaedah rujuk lampiran A. Senang je lah, kita rujuk je lampiran A. Kod ASCII dalam nombor perduaan dan nombor perlapanan bagi perkataan tolong adalah seperti berikut. Aksara T, O, L, O, N, G. Ini adalah lajer untuk kod ASCII bagi nombor perpuluhan. Ini perpuluhan. Ini kod ASCII bagi nombor perduaan. Ini kod ASCII bagi nombor perlapanan. Okay. Berdasarkan jadual di atas, perkataan tolong. Tolong boleh ditulis dalam nombor perlapanan seperti ini. Okey, tolong. Ada berapa aksara dekat sini? Berapa aksara? 6. Ya, 6. Okey, ini dikira sebagai aksara lah. 6 aksara. Aksara pertama adalah T, yang kedua O, ketiga L. Okay, sampai yang ke-6 adalah G. Okay. Ditulis dalam nombor perlapanan. Perlapanan jadi kita rujuk Lampiran A. ya, lampiran A, lajur yang ke-4 ni kan, perlapanan. Okay. Jadi T diwakili oleh 1, 2, 4. Okay, jadi tulislah 1, 2, 4, asas 8. Asas ni jangan tinggal, kena tulis juga. Okay. Ini untuk T, O, 117 kan? L, 114. O, N, G. Jadi, perkataan tolong boleh diwakili oleh 1, 2, 4 asas 8, 117 asas 8, 114 asas 8, 117 asas 8, 116 asas 8, 107 asas 8. Okey? Boleh ya? Perkataan tolong boleh diwakili dalam asas 8 iaitu ini. Okey? Satu perkataan tolong mempunyai 6 aksara. Okey, 6 aksara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aksara ini diwakili oleh 48 digit nombor perduaan. Kenapa dia dapat 48? Dalam perkataan tolong. Okey? Sebab dalam dalam nombor perduaan kan, satu aksara diwakili oleh berapa nombor perduaan? 8. Ya, 8. Satu aksara diwakili oleh 8. 8 digit nombor perduaan. Jadi kalau ada 6 aksara kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dengan 8. ya, 6 kali 8. Dapatlah 48. 48 digit nombor perduaan. Manakala kalau perkataan tolong diwakili oleh nombor perlapanan.
ada berapa digit nombor perlapanan dalam perkataan tolong? 18. 18. Macam mana dapat 18? 18 digit. 6/3. Ya, betul. Okey. 6 aksara darab dengan 3 digit nombor perlapanan bagi setiap aksara. So dapat 18. Saya nak tanya, kalau tolong dalam asas 10 dalam nombor perpuluhan, berapa digit yang diwakili? 12. 12. Okey, awak buat macam mana? Jalan kira 2. dia? 6/2. Ya, 6 darab 2. Jadi 12 digit nombor 20. ya. Senang je. Okey, boleh rujuk buku teks ya. Okey, lagi. Yang tu saja. Okey. So untuk hari ni yang tu saja yang kita belajar sampai muka surat 15. 15. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Tak ada.